Terdapat 3 objektif daripada kajian kami. Yang pertama, mengkaji penciptaan langit menurut perspektif Al-Quran. Yang kedua, mengkaji penciptaan langit menurut perspektif sains. Dan yang ketiga, merumuskan penciptaan langit menurut Al-Quran dan sains. Seterusnya, menjawab kepada persoalan kepada objektif, terdapat 3 persoalan. Yang pertama, bagaimanakah penciptaan langit diceritakan dalam Al-Quran? Yang kedua, bagaimanakah kewujudan langit menurut kajian sains? Dan yang ketiga, apakah hubungan penciptaan langit di antara Al-Quran dan kajian sains? Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-30 yang bermaksud, dan apakah orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu kedua-duanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Allah telah menjelaskan dalam surah di atas di mana permulaan keadaan bumi dengan langit adalah bersama dan tidak berpisah. Oleh itu, kita sebagai manusia perlu mengkaji dan merungkai di sebalik setiap perkara yang berlaku di langit. Kajian yang akan dilakukan ini menggunakan kaedah kualitatif yang menggunakan kaedah sorotan teks dan perpustakaan. Melalui kaedah ini, kita boleh mendapat pengetahuan tentang penciptaan langit dan sumber Al-Quran dan sains. Ini secara tidak langsung dapat menambahkan lagi ketauhidan manusia kepada Allah. Dalam Al-Quran, penciptaan langit disebut dalam beberapa ayat yang menekankan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT sebagai pencipta. Beberapa ayat berkaitan dengan penciptaan langit, antaranya yang bermaksud yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Dialah yang maha pemurah, maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui, yakni Muhammad, tentang dia. Surah Al-Furqan ayat ke-59. Iaitu penciptaan langit dan bumi 6 masa. Ini jumhur fi sittati ayyam. Para ulama telah berbeza pendapat pada mentafsirkan. Ulama mengatakan bahawa 6 masa yang dimaksudkan adalah hari-hari yang biasa seperti hari kita hari ini. Langit dicipta dengan 7 lapisan. Begitu juga dengan bumi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar meliputi segala sesuatu. Surah At-Turat ayat ke-12. Kemudian Allah memisahkan langit dan bumi dan jarak antaranya 500 perjalanan. Begitu juga setiap lapisan langit dan langit. Penciptaan langit menurut sains. Menurut para saintis, mereka mengaitkan penciptaan langit mengenai asap dengan gas-gas hidrogen dan helium. Pada awalnya, ia wujud seperti awan yang tebal. Para saintis menyifatkan asap daripada gas ini secara dark cloud of gas, form of neutral hydrogen dan helium, hot mass of gas dan lain-lain. Ianya bermaksud gas-gas ini pada peringkat awal pada kejadian langit dan bumi ia wujud seperti bentuk awan-awan hitam, awan-awan gas hidrogen dan helium serta gas yang bersuhu tinggi dan seumpamanya. Selain itu, menurut Profesor Yohide Kozai, beliau menyatakan alam ini sememangnya wujud dalam bentuk gumpalan asap. Daripada asap itulah terlahirnya bintang-bintang. Teori Big Bang. Big Bang adalah teori yang bermula dari titik awal yang telah berkembang selama berbilion tahun untuk membentuk alam semesta. Alam semesta dahulunya adalah sangat panas dan tumpat. Oleh kerana kepanasan dan ketumpatannya yang sangat tinggi, maka berlaku satu letupan yang kuat yang dikenali sebagai Big Bang. Ia dianggarkan berlaku sekitar 13.75 bilion tahun dahulu. Menurut sains, alam semesta ialah kepulauan asap legap dan sangat tebal yang mempunyai gas-gas yang panas. Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 30 bermaksud, dan apakah orang yang kafir itu tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu kedua-duanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 1 bermaksud, kemudian dia menunjukkan kehendaknya ke arah langit sedangkan langit itu masih berupa asap.
Kedua, black holes dan kejadian bintang. Bintang-bintang dari sudut sains mempunyai kelahiran dan sampai satu ketika ia juga akan mati. Bintang-bintang ini akan meletup dan meledak di kawasan angkasa raya dan letupan itu dinamakan sebagai supernova. Saki-baki peninggalan daripada bintang yang meledak itu akan jatuh ke satu garis pusat sehingga melahirkan satu kawasan yang mempunyai tarikan graviti yang sangat tinggi sehingga apa sahaja yang memasukinya termasuk cahaya tidak dapat keluar daripadanya. Bayangkan, seperti yang kita sedia maklum, kelajuan cahaya ialah 300,000 km per saat. Cahaya sendiri apabila masuk ke dalam lubang hitam ini, maka ia tidak akan dapat keluar lagi. Oleh itu, saintis menamakannya sebagai black holes atau lohong hitam. Dari sudut Al-Quranul Karim pula, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, yang bermaksud, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Perkara yang menjadi topik perbincangan ialah pada perkataan mauqi' dan nujum. Mauqi' diterjemahkan mengikut buku yang diterjemahkan oleh Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, bermaksud jatuh, tersungkur dan juga merudum. An-nujum pula ialah membawa maksud tempat jatuh merudumnya bintang-bintang. Persoalan yang lahir di sini ialah, adakah perkataan-perkataan ini mempunyai kaitan dengan black holes? Jawapannya ya. Perkara ini telah pun disahkan oleh saintis daripada University Johns Hopkins melalui penemuan semasa yang mengatakan kebenaran tentang black holes atau lohong hitam yang menelan dan menghancurkan bintang-bintang. Seterusnya, yang ketiga berkaitan dengan penciptaan alam semesta bermula daripada asap. Berdasarkan surah Al-Fussilat ayat yang ke-11. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahawa langit dan bumi ini dahulunya kosong daripada sebarang bentuk objek dan satu-satunya objek yang wujud pada ketika itu ialah asap. Kelahiran bintang, galaksi, sistem suria dan bumi sebenarnya berasal daripada asap yang sangat besar saiznya dan ianya bersifat sangat panas. Asap ini dinamakan sebagai dukhan dalam Al-Quran, manakala smoke dalam bahasa Inggeris. Menurut kajian sains pula, gumpalan asap raksasa ini tercantum hasil daripada gabungan gas-gas hidrogen dan helium selepas 300,000 tahun berlakunya Big Bang. Selepas itu, barulah lahir bintang-bintang, galaksi dan juga planet. Kajian-kajian pakar ini menunjukkan bahawa gas-gas seumpama awan ini mampu melahirkan galaksi-galaksi yang mengandungi berbilion-bilion bintang, sedangkan Al-Quran telah pun menyatakan tentangnya lebih awal lagi. Seterusnya, hubung kait penciptaan langit menurut sains dan juga Al-Quran. Setelah penelitian yang dilakukan, jelaslah bahawa penciptaan langit berkadar langsung ataupun selari dari sudut Al-Quranul Karim dan juga pembuktiannya melalui panca indera dalam kajian sains. Ketulinan ilmu wahyu tidak dapat disangkal lagi kebenarannya. Setiap fenomena alam yang terjadi adalah bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat disimpulkan dalam Al-Quran tentang penciptaan alam semesta, khususnya penciptaan langit, bahawa kejadian langit bukan sahaja boleh dikaji saintifik dan logik akal semata-mata. Kerana ia sudah terbukti di dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dan mewujudkan sesuatu tanpa sebab yang munasabah. Kejadian hujan boleh diambil sebagai salah satu contoh keajaiban kejadian langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk menyujudkan bumi dan menyuburkan tanaman-tanaman. Selain itu, kejadian bulan pula dapat dilihat. Kejadiannya apabila ia membantu umat Islam pada menentukan dan mencipta kalender. Akhir sekali, kejadian siang dan malam ini sangat penting dan ia dapat membantu umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka di bumi Allah Subhanahu wa taala.